Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya selaku moderator dan Cik Wan Muhammad Nazik bagi program pada hari ini, iaitu siri 2 bagi Forum Prakasa HEPA mendukung pembangunan dan pemerkasaan mahasiswa. Untuk makluman tuan-tuan, saya tidak keseorangan pada pagi hari ini. Saya ditemani dengan 3 panel utama yang kita bawakan bagi mendukung hasrat dan perkongsian berkenaan dengan pemerkasaan mahasiswa hari ini. Terlebih dahulu saya kenalkan, Encik Fadli bin Mamat adalah sebagai pengarah Pusat Bangunan dan Pemerkasaan Mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu. Seterusnya adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Yusri bin Ibrahim, pensyarah di Pusat Pembangunan Ekonomi dan Pengajian Sosial, dan seterusnya adalah Saudara Hisham selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Apa khabar semua panel di atas talian pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Okey. Hari ini kita bercakap tentang pemerkasaan mahasiswa. Semestinya menjadi satu tunjang utama di dalam kita memaknai alam kampus bagi setiap seseorang mahasiswa tersebut dalam penglibatan aktif di peringkat aktiviti dan juga persatuan dan juga penglibatan di luar. Bahkan pada hari ini, seperti mana amanat TNC sempena 100 hari pentadbiran beliau di Harian Pelajar adalah menekankan elemen pemerkasaan mahasiswa. Maka hari ini kita bincangkan adalah tidak lain tidak bukan adalah orang yang tepat dan persuaian dalam elemen pemerkasaan mahasiswa adalah kita akan bincangkan secara lebih detail hasil daripada apa yang disampaikan oleh barisan panel kita untuk menerjemahkan elemen pemerkasaan mahasiswa itu sendiri. Sebelum saya terus dengan pergi lebih lanjut, saya ingin panjangkan lebih dahulu soalan ini kepada panel kita yang pertama, itu Encik Fadli, berkaitan dengan elemen pemerkasaan. Secara asasnya, apakah perkhidmatan dan program yang disediakan oleh HEPA bagi merealisasikan agenda pemerkasaan mahasiswa, dan bagaimana sambutan terhadap agenda pemerkasaan tersebut? Silakan. Okay. Terima kasih Tuan Moderator atas jemputan kepada saya pada kali ini. Ini merupakan kali pertama lah saya berada di konti UMT FM ni. Baiklah, berkenaan dengan saya ingin menyentuh berkenaan dengan sambutan. Sambutan ini kita melihat pada 2 aspek penting lah, iaitu pengurusan universiti sendiri dan juga sambutan daripada pelajar kita sendiri lah. Agenda memperkasakan mahasiswa ini sebenarnya telah disambut baik oleh pengurusan UMT, yang mana apabila telah diadakan satu sesi wacana khas sebelum ini yang bertajuk pemerkasaan mahasiswa apa dan bagaimana pada Mac yang lepas, untuk memberi pendedahan awal kepada siswa-siswi dan juga pengurusan tentang agenda memperkasakan mahasiswa ini. Selepas itu, kita pula laksanakan satu bengkel yang membincangkan secara detail tentang penubuhan dan tata kelola satu quorum yang dinamakan quorum, iaitu Kongres Perundingan Mahasiswa, yang nanti akan dikupas saya rasa dengan lebih detail oleh saudara YDP kita pada pagi inilah. Dan jika kita teliti betul-betul agenda ini dengan lebih jelas apabila dalam perutusan khas ucapan 100 hari TNC HEPA yang dibuat pada bulan Jun yang lepas, dengan jelas beliau menyatakan akan agenda mendukung pembangunan dan pemerkasaan mahasiswa ini dalam 6 prakasa yang dijelaskan beliau. Justru bagi menjayakan agenda besar yang di HEPA ini, terutama sesuai dengan tagline HEPA sekarang ini, iaitu HEPA Bingkas, yang ada dasarnya memastikan prakasa dinyatakan ditunjangi 3 prinsip utama, iaitu tata kelola yang baik, budaya kerja yang berprestasi tinggi, dan nilai bersama untuk memastikan perkhidmatan terbaik diberikan kepada siswa dan siswi UMT keseluruhan. HEPA telah memperkemaskan struktur organisasi di HEPA dengan mewujudkan satu pusat baru, iaitu Pusat Pembangunan dan Pemerkasaan Mahasiswa. Pusat ini pada asasnya memberi perkhidmatan yang fokus dan sesuai dengan agenda yang ingin kita laksanakan, iaitu agenda memperkasakan mahasiswa, terutama dalam memastikan kongres, iaitu quorum tadi tu, dapat berfungsi seperti mana yang kita inginkan, supaya suara-suara mahasiswa secara bijaksana, berfakta dan beretika ini dapat direalisasikan, dapat sampai kepada pengurusan tertinggi universiti. Dan ini adalah merupakan pemangkin ala demokrasi kampus lah. Suara-suara tersebut kita perlu santuni dengan baik dan penuh semangat demokrasi.
Manakala dalam aspek kebebasan bersuara dan berpolitik, saya rasa yang ini akan dikupas dengan lebih detail oleh pakar kita lah, Dr. Yusri, sahabat saya dalam bola sepak ni. Dia adalah arkitek Satu tim yang sama. satu tim yang sama. Dia adalah arkitek di Padang dan saya adalah penyaringgo lah. Tanpa hantaran yang baik saya tak akan dapat menjadi nganggur. Saya rasa dia akan kupas nanti dengan lebih detail tentang aspek kebebasan bersuara dan berpolitik ini. HEPA menerusi Pusat Pembangunan dan Pemekasan Mahasiswa yang baru diwujudkan ini akan menyediakan satu garis panduan aktiviti kepada pelajar supaya idea dan kebebasan yang diberikan kepada pelajar ini masih tidak melanggar peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang berkuat kuasa pada waktu sekarang. Jadi itu yang penting. Di samping kita memberi kebebasan, perlu ada kita memberi pendedahan kepada peraturan-peraturan, akta dan sebagainya yang dapat mengawal supaya aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan masih dalam keadaan yang sejahtera lah keseluruhan. Selain itu, kita kena ingat bahawa pemekasaan bukan sahaja tertumpu kepada aspek kebebasan berpolitik dan bersuara. Kita di HEPA sentiasa memberi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk berkarya dan melaksanakan pelbagai aktiviti. Jadi pusat ini menyediakan perkhidmatan untuk melaksanakan yang diamanahkan untuk memastikan setiap karya aktiviti yang diamanahkan supaya pelajar dapat melaksanakan program dan potensi diri mereka dapat ditonjolkan, dan apabila mereka menonjolkan potensi diri, idea, berkarya dan sebagainya, kita perlu ada satu pengiktirafan kepada pelajar-pelajar kita yang mana pada sekarang ini telah dibuka, iaitu anugerah ikon siswa yang mana bermula pada 1 Julai yang lepas telah dibuka dan akan ditutup pada bukan pertandingan lah, permohonan ini akan ditutup pada 30 September yang mana kita akan mencari ikon siswa kita dalam pelbagai aspek, budaya, sukan dan sebagainya, keusahawanan dan sebagainya, dan ini akan memberi nilai tambah kepada pelajar kita untuk lebih aktif, lebih bergiat untuk dia berkarya dengan baik di dalam kampus yang kita ada ni. Jadi sekarang ini permohonan telah dibuka dan pelajar boleh memohon lah. Kita alu-alukan untuk pelajar memohon bagi memastikan idea yang ditonjolkan selama ini kita dapat memberi pengiktirafan yang sewajarnya. Keperluan ilmu dan kefahaman tentang pemekasan mahasiswa ini juga perlu kita titik beratkan, yang mana secara berterusan kita perlu adakan latihan, wacana, khusus, forum dan diskusi kepada pelajar, pemimpin pelajar yang ada untuk mereka memahami secara keseluruhan apa yang kita hendak sampaikan kepada mereka tentang pemekasan mahasiswa ini. Dari segi sambutan, saya berpendapat ianya berlaku seperti mana yang dirancang. Sambutan di peringkat pengurusan kita dapat lihat bagaimana terbentuknya pusat pembangunan dan pemekasan mahasiswa itu sendiri. Dan manakala sambutan di peringkat pelajar, kita boleh dapat lihat bagaimana saya lihat dah berlaku satu sidang quorum itu sendiri, yang nampaknya penerimaan mahasiswa itu sangat baiklah tentang apa yang berlaku. Tapi nanti mungkin saudara YDP akan kupaslah kali ini. Saya rasa itu saja dahulu antara perkhidmatan yang disediakan di bawah Pusat Pembangunan dan Pemekasan Mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Cik Fadli atas satu kupasan dan idea yang begitu baik hasil daripada soalan pertama yang kita ajukan bagi membuka gelanggang perbincangan kita pada hari ini, tuan-tuan. Untuk makluman para pelajar sekalian, Pusat Pembangunan dan Pemekasan Mahasiswa ini juga adalah berteraskan kepada penglibatan aktif mahasiswa tersendiri dalam universiti, menjadi satu pemusatan kepada mereka untuk faham bahawasanya penglibatan aktif dalam universiti ini perlu, penting dan mesti. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Encik Fadli berkenaan dengan seperti mana amanat TNC lepas pada bulan Jun yang lalu itu, HEPA bingkas. Bingkas ni bermaksud adalah menyemarakkan, menselarikan, menggerakkan dan mengintonasikan. Maksudnya menggerakkan secara bersama. Maka tidak asing lagi untuk saya panjangkan soalan seterusnya. Semestinya bila mana bingkas menggerakkan, perlu pada perancangan strategi. Maka hari ini tidak asing lagi saya bawakan itu sebagai Dr. Profesor Madya Dr. Yusri bin Ibrahim, Ketua Fellow Penyelidik bagi Unit Literasi dan Advokasi Politik, yang akan membincangkan, boleh saya panjangkan soalan Dr. kepada hari ini adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan penglibatan mahasiswa sendiri dalam memahami politik dan aktiviti yang disediakan, sekaligus bagaimana strategi tersebut dapat dikaitkan dengan kepentingan elemen literasi.
Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Wan, DJ pada pagi ini, sahabat saya Cik Fadli dan juga saudara Syam. Satu topik yang menarik untuk didiskuskan pada pagi ini, harap boleh mendatangkan buah yang bermanfaat kepada kita semua. Bila kita bercakap tentang isu yang disebut panjang lebar oleh Cik Fadli tadi, bila kita bercakap tentang isu pemerkasaan mahasiswa, barangkali masih ada pada perspektif anak-anak, kenapa sehari dua ini begitu kerap sekali ungkapan-ungkapan ini disebut oleh menteri, disebut oleh TNC HEPA dan sebagainya. So boleh, kalau saya boleh bawa diskusi awalnya bahawa dia seperti apa ya, kalau kita nak ibaratkan seperti setiap tahun kadar kelahiran di Malaysia ni lebih kurang sekitar 400,000, hampir 500,000 lah setiap tahun kadar kelahiran lah. So daripada keseluruhan itu yang masuk ke universiti berapa orang saja kan? Kemudian yang ada di universiti awam, contohnya daripada asasi, foundation persediaan sampai kepada PhD, seluruhlah tu, tak kira bukan sarjana muda, itu baru 500,000 orang. Maksudnya anak-anak mahasiswa yang berada di kampus-kampus Menara Gadim ini adalah cream of the cream. Pada bahu mereka diletak seluruh harapan bangsa dan negara untuk memimpin watan tercinta ini pada suatu masa nanti. Ini kerangka asas yang perlu kita faham. Dan apabila kita nak melahirkan modal insan seumpama itu, kita mengharapkan mahasiswa yang keluar daripada gedung Menara Gading ini, mereka memiliki karakter yang betul-betul holistik sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin masyarakat dan sebagainya. Sebab itu kita sangat takut, Encik Fadli sebagai ketua pusat barangkali selepas ini sangat takut, kita bimbang mahasiswa yang sedang kita corakkan ini biar berada dalam kepompong sendiri, tidak terdedah kepada dunia luar, tidak kisah apa saja yang berlaku, yang sibuk dengan bukunya, sibuk dengan smartphone-nya, sibuk dengan gadgetnya, akhir sekali keluar. Dan pada bahu mereka kita letak harapan untuk memimpin negara. Itu yang kita khawatir. Itu yang pertama. Kenapa kita diskusi, kita wacanakan isu pemerkasaan mahasiswa, termasuk juga literasi politik dalam kalangan pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bercakap tentang literasi politik, suka saya sebutkan Cik Wan, kenapa pokok tidak berbuah? Kan, kenapa pokok tidak berbuah? Pokok nyo tak berbuah, pokok deria tak berbuah, pokok motat tak berbuah. Ada banyak faktor pokok tidak berbuah. Tetapi faktor terbesar pokok tidak berbuah adalah kerana pokok tidak ditanam. Asas yang pertama. Yang kedua, barangkali ditanam tetapi tidak dibajai, tidak disiram sehingga kan tidak mau tumbuh, tidak mau subur. Begitu juga dalam bila kita bercakap tentang literasi politik mahasiswa dan sebagainya. So kalau bolehlah, kajian-kajian saya sebelum ini saya boleh kongsikan bahawa memang tahap literasi politik, kesedaran politik, pengetahuan politik, kefahaman politik dalam kalangan mahasiswa agak rendah. Ada pada kadar sederhana dan rendah, tidak begitu membanggakan. Tetapi kita tidak boleh salahkan mahasiswa, kan Cik Fadli ya? Sebagai orang penting dalam HEPA ni, kita tidak boleh salahkan mahasiswa. Sebab Cik Wan, kalau saya tanya Cik Wan lah, Cik Wan daripada sekolah daripada tadika barangkali ya. Di tadika Cik Wan diajar tak tentang politik? Tidak diajar. Kemudian Cik Wan masuk ke sekolah rendah selama 6 tahun. Tahun 1 sampai tahun 6. Cik Wan ada subjek politik? Tidak ada juga. Masuk ke sekolah menengah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Cik Wan ada diajar politik? Tidak. Maksudnya sistem pendidikan kita daripada prasekolah sampai ke pendidikan rendah sampai kepada pendidikan menengah, we never touch especially on politik, demokrasi, pilihan negara, pilihan raya dan sebagainya. Dan tiba-tiba setelah mereka keluar daripada pendidikan menengah selepas SPM, mereka terus diminta mengundi. Pilihan raya Johor dah mengundi, pilihan raya 2014 mengundi, pilihan raya negeri akan mengundi. So bagaimana mereka akan membuat keputusan yang matang, bijak untuk negara dan sebagainya, sedangkan kita tidak tanam pun benihnya, kita tidak baja pun pokoknya, kita mengharap buahnya tumbuh mekar. Ini satu benda yang bagi saya satu benda yang perlu dikoreksi balik.
distrukturkan balik. That's why saya sebut bila strategi kebetulan Cik Fadli ada bersama saya, sangat kalau peringkat UMT lah, saya sangat kalaulah pada satu masa nanti kita sendiri boleh menyediakan, mengeluarkan satu garis panduan memperkasa literasi politik pelajar UMT. Oh, yang ni memang power kan. Saya boleh bantu sebab di peringkat kementerian saya juga terlibat dalam panel yang menyediakan draft kepada kementerian untuk membentuk garis panduan memperkasa literasi politik pelajar IPTA. So kita boleh bantu kan, sebab bagi saya kalau kita nak memperkasa politik, strateginya mungkin kalau kita bincang di sini tidak cukup masa lah. Strategi politik ni kena sesi asing bang, Satu hari. Tetapi saya suka menyentuh untuk kita semua, pelajar, kami pendidik, pihak pengurusan dan sebagainya. Mungkin yang pertama kita melihat ialah ruang kan. Sebelum ini ruang kita melihat agak terbatas kan. Kenapa perkara ini didiskuskan? Sebab pada 2019 kita sudah pindah AUKU dan akta institusi pelajaran 1974 dan sebagainya, Seksyen 15(2)C, yang pada 2019 kita membenarkan mahasiswa berpolitik termasuk di dalam kampus. Itu yang pertama. Dan pada 2019 juga dipindah perlembagaan Undi 18. So kedua-dua ni, so kita sudah masuk satu dimensi baru. Bagi saya antara benda yang penting adalah ruang. Kita beri sedia ruang yang sebaik-baiknya. Kalau sebelum ni kita bercakap politik satu benda yang tabu. Pelajar sekolah bercakap politik tak boleh, cikgu sekolah bercakap politik tak boleh, mahasiswa pun tak boleh bercakap, pensyarah pun tidak boleh bercakap dengan bebas bidang keilmuannya. Kita beri ruang kepada mahasiswa. Sebagaimana ruang, bila kita beri ruang memang akan ada risiko, memang akan ada tersilap dan sebagainya. Tapi kita mesti rasa percaya dan yakin kepada mahasiswa. Mereka anak muda yang kita nak hasratkan kita letak harapan untuk memimpin negara. Kita jangan terlalu dibayangi kalau takut. Kalau kita berkira atas kemungkinan kita tak boleh keluar rumah pun. Kalau kita keluar rumah kan aksiden. Kenapa? Begitu juga untuk memperkasa literasi politik pelajar, kita bagi ruang dan kita kena berlapang dada ada sebarang kelemahan dan sebagainya. Anak muda memang biasa silap kan. Budak-budak naik bersikal, kalau tak jatuh tak akan pandai naik bersikal. Begitu juga politik, akan ada satu dua yang tersilap langkah dan sebagainya. Tapi inilah proses pembelajaran kepada anak muda. Jangan kita kurung dengan segala peraturan sehingga mereka jadi generasi yang tidak bebas pemikiran, tidak berani bertindak dan sebagainya. So di bawah nanti banyak ruang dan sebagainya. Yang kedua, barangkali banyak rancang kita nak terapkan dalam silibus. Mungkin ada satu silibus elektif tentang literasi politik dan demokrasi. Mungkin kita boleh embedkan kemahiran literasi politik dan demokrasi dalam silibus sedia ada dan sebagainya. Mungkin kita boleh buat yang pembelajaran sepanjang hayat yang tidak langsung politik dan sebagainya, rancang. So nanti kita mungkin boleh perincikan lagi tentang rancang. Dan yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Encik Fadil tentang penghargaan. Pelajar-pelajar perlu diberi galakan untuk berterlibat dengan pelbagai badan-badan di bawah Majlis Belia Malaysia saja. Berapa banyak persatuan belia dan sebagainya yang boleh, jika pelajar terdedah, bila pelajar terdedah dia akan semakin increase dia punya literasi. Cik Wan, dia sebenarnya dia saling berkait bila kita bercakap tentang literasi politik. Yang pertama, dia mesti ada pendedahan. Bila ada pendedahan, dia akan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang literasi politik dan demokrasi. Bila pengetahuan dan kefahaman dia sudah meningkat, dia akan meningkatkan kesedaran. Bila dia meningkatkan kesedaran, dia akan meningkatkan kesediaan, readiness, willingness. Bila dia meningkatkan kesediaan dia, keinginan dia, intention dia tingkat, barulah dia punya keterlibatan dalam politik, demokrasi dan pilihan raya akan kan. Sebab kita bukan nak bawa mahasiswa kepada politik kepartian yang sempit, tetapi politik bina negara. Parti adalah satu elemen kecil dalam politik, demokrasi dan pilihan raya. Yang lebih besar, politik adalah sistem pemerintahan. So, mana mungkin mahasiswa yang diberi daya intelek yang tinggi memisahkan diri daripada aspek elemen terpenting dalam bina negara yang kita cintai. Untuk round pertama, Cik Wan, saya rasa begitu dulu.
Terima kasih. Terima kasih Dr. Yusri. Satu kupasan dan gelanggang kita semakin hangat tuan-tuan yang menonton di atas talian. Saya percaya ingin mendengar lagi banyak kupasan perbincangan berbicara santai kita ni Prakasa Hepa untuk memahami tentang mendukung pembangunan pemeriksaan mahasiswa. Betul dan benar tepat apa yang disebut oleh Dr. Yusri. Saya sebagai moderator, saya melihat ianya sebagai satu keperluan memberi pendedahan kepada anak muda. Saya tertarik dengan kata-kata Dr. Yusri tadi tentang cream of The cream. kan betul kan, satu anak muda entiti yang orang kata akan diamanahkan untuk mengurus takbir urus negara suatu masa nanti kan, dan itu perkara perlu dan mesti untuk kita lihat ke depan. Dan saya juga tertarik dalam perbincangan kita pada hari ini Dr. Yusri itu tentang garis panduan literasi politik. Doktor terlibat di peringkat kementerian dan mungkin dengan kepakaran Dr. Yusri yang ada, kita bawa pulang ke UMT, memanfaatkan elemen tersebutlah untuk kita wujudkan satu garis panduan. Itu mungkin satu cadangan yang baik untuk masa akan datang dan mungkin boleh diambil kira untuk MPP sendiri. Okey, terus terima kasih Dr. Yusri. Okey, kita beralih kepada panel kita yang ketiga, itu tentang elemen pemerkasaan mahasiswa yang datangnya daripada pelajar. Pernah saya terdengar satu ungkapan yang disebut oleh Presiden Abraham Lincoln, by the people, for the people, to the people. Dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat. Maka hari ini konteks bincang kita adalah dari mahasiswa untuk mahasiswa kepada mahasiswa. Jadi saya bawakan itu saudara Hisham selaku IDP. Saya teruskan dengan soalan, apakah agaknya yang difahami oleh mahasiswa tentang pemerkasaan dan bagaimana MPP berfungsi untuk mempengaruhi perkembangan dan kejayaan mahasiswa itu sendiri khususnya dalam kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Wan selaku moderator kita pada forum pada pagi ini. Bila bercakap soal pemerkasaan, mungkin pemerkasaan itu istilah yang jarang kita gunakan, tapi istilah itu digembar-gemburkan dan digunakan dengan lebih kerap pada masa sekarang. Tapi jika kita lihat daripada sudut bahasa Inggerisnya, iaitu empowerment, iaitu power, kuasa ini. Jadi pemerkasaan dalam kacamata mahasiswa ketika ini berkaitan dengan untuk kita tingkatkan tahap yang sedia ada kepada tahap yang lebih tinggi, untuk kita lonjakkan kemampuan yang sedia ada kepada kemampuan yang lebih baik, untuk kita tonjolkan potensi sebenar yang ada pada mahasiswa, untuk kita berikan kebebasan autonomi itu kepada mahasiswa, dan untuk kita luaskan ruang kemandirian mahasiswa. Itu yang kita perlu fahami dari segi pemerkasaan, kerana isu pemerkasaan mahasiswa ini boleh wujud kerana aktivisme mahasiswa pada masa kini dan juga masa lepas berbeza. Dulu memang kita berdegar-degar turun demonstrasi jalanan itu anggap biasa, tapi pada masa sekarang there's a need for change. Wujudnya keperluan mendesak untuk perubahan, yang mana kita sama-sama perlu fahami pemerkasaan ini adalah perkara yang sepatutnya dilakukan kerana the biggest stakeholder ahli berkepentingan dalam di universiti adalah pelajar ataupun mahasiswa itu sendiri. Perlunya diberikan autonomi dan perlunya diberikan ruang untuk kemandirian untuk mereka tunjukkan potensi sebenar apa yang mereka mampu tunjukkan. Itu asas pemerkasaan yang perlu kita sama-sama renung, fahami dan juga selami bersama. Dan mungkin berkaitan dengan bagaimana MPP berfungsi. Pertamanya adalah untuk kita on the ground level, di peringkat akaumbi, di peringkat grassroots. MPP perlunya faham secara keseluruhan apa yang dimaksudkan dengan pemerkasaan mahasiswa. Sukar untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan mahasiswa yang lain, andai kata kita MPP sendiri pun tak faham. Maka perlunya kita faham dengan lebih dalam dan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan pemerkasaan mahasiswa. Lepas itu baru kita teruskan dengan perbanyakkan libat urus bersama dengan mahasiswa untuk kita sampaikan mesej, untuk kita sampaikan amanat. Kita luaskan jaringan kita bersama dengan rakan-rakan mahasiswa, melibatkan pemimpin-pemimpin mahasiswa di peringkat kelab dan persatuan. Dan seterusnya, penyampaian yang berimpak. Jika kita sampaikan mesej kepada rakan-rakan mahasiswa, tetapi penyampaian itu tidak sampai kepada mahasiswa, maka tindakan kita untuk sampaikan, untuk kita ceritakan, untuk kita lebarkan dakwah kita itu akan menemui titik matilah ataupun jalan mati untuk kita sampaikan. Maka penyampaian berimpak ini tak semestinya kita kena lalu bersemuka, boleh saja melalui media sosial. Janji sampai kepada mahasiswa di peringkat bawah, yang mana yang tidak begitu ambil tahu tentang keadaan di universiti, yang hanya fokus kepada akademik, yang hanya fokus kepada assignment, tugasan dan sebagainya. Penyampaian ini perlu supaya mereka dapat fahami dengan lebih jelas
apa agenda pemekasaan mahasiswa. Kerana agenda pemekasaan mahasiswa ni bukan agenda di peringkat dalaman, di peringkat universiti, malah juga melibatkan di peringkat nasional, di peringkat dasar Kementerian Pendidikan Tinggi pada kali ini. Dan kita lihat di peringkat dalaman, HEPA telah menubuhkan unit literasi dan juga politik ataupun advokasi at UMT ini, yang mana MPP boleh membantu dari segi kita juga menjayakan bersama-sama dengan HEPA bagaimana kita nak meningkatkan kefahaman mahasiswa berkaitan dengan politik, seperti yang Dr. Yusfi katakan tadi, daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Kita tak ada langsung didedahkan tentang politik, hanya explore sendiri, ambil tahu sendiri di peringkat mungkin di kampung-kampung, di bandar-bandar dan sebagainya. Dan tiba-tiba pada tahun kebelakangan ini, mahasiswa yang baru habis ataupun pelajar yang baru habis SPM ini perlu mengundi. Betul. Pada ketika mereka tidak tahu berkaitan dengan politik, maka mereka mudah terjerumus ataupun mudah mengikut. Ada yang mengikut kawan, ada yang mengikut media sosial, ada yang mengikut keluarga. Maka itu bukanlah suatu ruang politik yang matang untuk kita sama-sama renungkan. Dan mungkin ada kekhawatiran mengapa bila mana politik ini masuk ke dalam kampus, disebarkan di luar kampus, akan ada perbezaan blok yang mana melibatkan parti yang berlainan. Tapi bagi saya itu asas yang biasalah adabul ikhtilaf, perbezaan pendapat, yang mana setiap daripada kita mesti akan ada pendapat yang sama, mesti juga ada pendapat yang berbeza. Jadi dengan adanya unit literasi dan politik, saya percaya MPP boleh bantu HEPA dalam kita sama-sama memberikan pendidikan politik dan literasi politik yang secukupnya supaya sampai ke bawah. Dan kita juga lihat HEPA juga dah anjurkan ataupun dalam progres untuk anjurkan anugerah ekosistem seperti yang dikatakan oleh Encik Fadli sendiri, yang mana saya kira mahasiswa-mahasiswa UMT sekarang dah ada target. Jika mereka aktif dalam program-program, jika mereka berjaya cemerlang dalam apa-apa bidang, ini adalah anugerah, ini adalah hadiah bagi mereka. Kerana sebelum ini jika mereka aktif, apa yang mereka nampak? Oh, saya hanya dapat merit, saya hanya boleh layak ke peringkat asrama, boleh masuk asrama. Itu hadiah yang bagi mereka dapat. Tapi dengan adanya ikon siswa ataupun anugerah ikon siswa ini, boleh memberikan pengiktirafan, mengangkat mahasiswa itu ke tahap yang lebih tinggi. Mereka dapat rasa dihargai apabila menyumbangkan, menghadiahkan kepada universiti, mungkin daripada sudut pingat dan juga jasa mereka sepanjang di universiti. Maka mereka akan nampak bahawa apa yang mereka lakukan di universiti ini ada hasil, ada pengikhtirafannya. Dan jika kita lihat juga HEPA dalam keadaan untuk progres kepada HEPA Aulu, yang mana HEPA mahu memeriahkan kompleks siswa ini dengan mahasiswa, dalam makna kata lain sebagai pusat aktiviti mahasiswa. Dengan adanya pusat aktiviti mahasiswa ataupun ruang pendedahan dan juga keutamaan untuk kita menaik taraf mewujudkan platform-platform kepada mahasiswa untuk berkarya, itu yang meningkatkan prestasi, menunjukkan potensi yang perlu ada oleh mahasiswa. Dan saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak HEPA dan juga Prof. TNC HEPA kerana telah memberikan ataupun menyumbangkan kepada kita kerjasama yang sangat-sangat baik kepada MPP, kepada Jawatankuasa JPKK, JPLK. Jika kita lihat ada penaiktarafan yang berlaku di kompleks siswa dan akan terus berlangsung selepas ini dengan adanya projek HEPA Aulu. Jadi saya kira sebagai pusingan satu yang Encik Wan, saya tutup dengan itu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih sekali lagi Saudara Hisham. Tuan-tuan, bila mana kita bercakap tentang elemen pemerkasaan ini juga, kita tidak terlepas pandang bila mana melibatkan perkataan libat urus apa yang disebutkan oleh Saudara Hisham tadi. Potensi dan libat uruskan merupakan entiti ketiga yang di mana pembuat, pelaksana dan penerima manfaat, yang di mana berkait rapat di antara satu sama lain. Semestinya gelanggang perbincangan kita masih hangat, kekal momentum dan terus ceria siswa. Seterusnya saya ingin terus sambung bila mana kita bercakap panjang lebar tadi tentang pusingan pertama berkaitan dengan penerangan tentang pemerkasaan, siapa yang dapat, siapa yang akan mulakan, siapa yang akan buat. Semestinya dia akan menjurus kepada segala manfaat tersebut akan pergi kepada pemegang taruh universiti, kan, pertama itu mahasiswa semestinya. Jadi hari ini kita terus dengan gelanggang perbincangan kita bagi pusingan yang kedua ini adalah pada Encik Fadli. Saya memetik teks ucapan Timbalan Manchester HEPA bersempena amanat beliau 100 hari TSC HEPA di Pejabat Halal Pelajar dan Alumni.
HEPA bersama MPP telah menggerakkan usaha ke arah penubuhan Dewan Perundingan Pelajar, itu DPP ataupun lebih dikenali sebagai Quorum lah di peringkat UMT, Kongres Perundingan Mahasiswa. Sejauh mana Quorum ini akan memastikan agenda pemerkasaan mahasiswa itu direalisasikan? Sila. Okey, baiklah. Okey, Kongres Perundingan Mahasiswa atau kita kenali sebagai Quorum di UMT ini, kita telah gerakkan agak awal, sebaik saja selepas kita menerima amanat daripada YBM yang lepas. Langkah segera yang mana HEPA telah ambil adalah mengadakan satu bengkel bersama dengan pihak USM dan juga PUU UMT bagi melihat penubuhan Quorum itu sendiri dan juga tata kelola dalam Quorum itu sendiri. Jadi bengkel tersebut telah kita adakan dengan jayanya, dan hasil daripada bengkel tersebut telah kita hasilkan satu dokumen penubuhan dan tata kelola Quorum UMT yang kini dalam semakkan pihak PUU lah, dalam dengan pihak PUU untuk kita bawa kepada pihak pengurusan universiti supaya Quorum ini menjadi satu dokumen ataupun satu perkara penting bagi kita bawa suara dan juga idea daripada mahasiswa kepada pihak yang lebih atas, kepada pihak yang pengurusan. Kalau dulu pelajar hanya boleh menyuarakan sahaja, tapi dia tidak ada platform yang jelas di mana suara mereka akan dibawa dan sebagainya, dan akhirnya main dudang-dudang 2-3 tahun pun perkara yang sama berlaku. Jadi sekarang ini kita menyediakan satu platform yang baiklah, iaitu Quorum. Cuma dalam sekarang ini, dalam kapasiti kita akan pastikan Quorum ini diiktiraf di peringkat universiti, sama ada masuk dalam perlembagaan universiti ataupun dibuat secara dalam pentadbiran terlebih dahulu, bagi kita lihat keberkesanan suara-suara mahasiswa ini dibawa ke peringkat atas, dan semua PTJ yang terlibat boleh mengambil langkah yang cepatlah. Seperti mana yang diucapkan, saya tertarik pada ucapan yang daripada Timbalan Naib Chancellor Hayat Ehwal Pelajar pada keputusan khas 100 hari yang lepas. Agenda memperkasakan mahasiswa ini akan memberi lebih banyak ruang dan juga tanggungjawab untuk mereka pelajarlah, untuk mahasiswa kita membuat keputusan. Jadi banyaklah keputusan-keputusan yang akan dibuat, idea dan berkarya dan sebagainya. Setiap keputusan dan suara mereka perlu kita dengar dan kita santuni dengan baik. Kebebasan bersuara mereka dengan tanggungjawab dan amanah kepada kita lah, mana suara mereka tu sampai kepada kita, dan kita kena ambil amanah tersebut untuk kita sampaikan kepada pihak atas. Prinsip-prinsip sebegini yang perlu kita suburkan dalam kampus supaya akhirnya insya-Allah kampus kita akan lebih baik, lestari dan juga sejahtera. Sebab mereka ni lah sebenarnya yang ramai dalam kampus. Kalau kita kaki tangan ni tak berapa ramai pun, ada dalam 1,000, tapi mereka ada 10,000. Jadi yang ni suara-suara yang perlu kita dengar sekarang ni. Dan pada tahun ini juga mungkin merupakan satu sejarah lah kepada UMT, yang mana urusan pemilihan MPP itu sendiri. Kalau sebelum ni kita sebut HEPA yang kontrol pemilihan MPP dan sebagainya, tapi bermula pada tahun ini insya-Allah pemilihan MPP ini kita akan balikkan kepada kuasa pelajar. Betul. Kuasa mahasiswa itu sendiri. Dan saya rasa pada persidangan yang lepas, rasanya Quorum dah bersidang persidangan pertama telah dibuat, dan salah satu usul yang dibawa pada Quorum adalah pembentukan pemilihan jawatan kuasa lah, jawatan kuasa saya ingat yang dinamakan CEC. Betul saudara BDP CEC yang akan menguruskan pemilihan mahasiswa, pemilihan MPP untuk akan datang, untuk saya cakap. Jadi tak salah saya, Quorum yang bersidang baru ni memang usulnya ke arah memperkasakan mahasiswa, yang mana peringkat awalnya adalah pemilihan itu sendiri, yang mana dibuat oleh pelajar kita, mahasiswa kita. Jadi ini akan dapat meningkatkan ilmu, sebenarnya mendapatkan ilmu kepada mahasiswa kita untuk secara tidak langsung tentang bagaimana memilih pemimpin, bagaimana memilih pemimpin, kuasa, bahagian kuasa dan sebagainya. Jadi di sini boleh beri kefahaman yang lebih detail lah sebelum kita pergi kepada macam seperti mana yang Dr. Yusri bagi tahu tadi, macam mana nak berpolitiknya dan sebagainya. Ini adalah ruang yang baik kepada pelajar untuk mereka menghadapi masa yang akan datang. Jadi bila dia keluar nanti tak adalah lagi, kalau kita dengar sekarang ni, kalau kita seorang mahasiswa, kita keluar dulu, kalau kita tengok ketua kampung tu, ketua kampung ni daripada aku tadika sampai ke aku keluar universiti macam tu je dia punya perangai. Tapi kita, bila kita keluar sebagai mahasiswa, kita lah yang kena ubah perkara tersebut. Jadi punca kuasa tu kat mana nak ambil dan sebagainya, di sinilah
peranan-peranan mahasiswa yang mungkin akan datang yang perlu kita tampilkan kepada masyarakat. Saya rasa itu sajalah sedikit kupasan saya untuk round yang kedua. Okey, terima kasih Encik Fadli. Memang selaku pengarah Pusat Bangunan dan Pemeriksaan Mahasiswa, setuju. Saya melihat kepada konteks perbincangan kita ni lebih kepada mempersiapkan. Elemen mempersiapkan itu adalah memberi ruang dan peluang. Dan betul apa yang Encik Fadli kongsikan, tuan-tuan, bila mana kita bercakap tentang pemerkasaan dan ruang pelajar ni, benar. Sebagai alumni UMT juga, satu ketika dulu saya pernah melihat bahawasanya sebelum ini kita bercakap tentang mengulangi perkara yang sama, tidak ada bekas tempat untuk diletak hujah yang spesifik bila mana kita nak sampaikan suara pelajar. Dan akhirnya selepas daripada hafta saya menyelesaikan pengajian saya, dan sekarang ada ruang modul khas, itu Quorum, Kongres Perundingan Mahasiswa, untuk meletakkan suara pelajar itu ke dalam bekas yang sebetulnya. Dan benar apa yang Encik Fadli bagi tahu, itu akan menjadi salah satu perlembagaan universiti lah, mungkin akan masuk di peringkat senet dan akan mungkin dibawa suara lebih di peringkat tinggi. Dalam bahasa Slovenia, saya ada satu perkataan yang saya boleh sebut, itu tentang Samo Priprava. Samo Priprava ni, tuan-tuan, adalah maksudnya persiapan diri. Semestinya bila mana kita bercakap tentang mempersiapkan diri ni adalah berkait rapat dengan memperkukuhkan. Terus saya pergi dengan panel kita, itu menghangatkan lagi gelanggang bincangan kita, itu memperkukuhkan lagi pendidikan politik di kampus. Ini yang saya petik, Dr. Sri, dalam teks ucapan TNC tersebut, memperkukuhkan lagi pendidikan politik di kampus. Berdasarkan apa yang disebut oleh TNC HEPA dalam amanat beliau, apakah yang dikatakan dengan status semasa bagi kefahaman minda mahasiswa akan kesejahteraan politik baik dalam kampus dan luar kampus. Macam mana doktor melihatnya sendiri? Terima kasih Encik Wan. Bercakap tentang status semasa ni, dia menarik, kadang-kadang menyedihkan juga. Betul. Saya, untuk makluman semua, saya terlibat dengan banyak kajian terkait dengan literasi politik pelajar. Bukan sekadar pelajar UMT saya buat kajian, saya juga buat pelajar seluruh UA. Dan juga kajian saya juga merangkumi IPTA, kategori IPTA lain, termasuk juga politeknik dan college community. So sehingga kini, kalau boleh saya katakan, kalau kita nak bercakap tentang kita nak berada di manakah tahap literasi politik pelajar-pelajar IPTA khususnya, boleh saya rumuskan dia berada pada tahap yang masih belum begitu memuaskan, kan, untuk menggunakan ungkapan menyedihkan, tidak sesuai di tengah hari begini. Tapi kurang memuaskan. Cik Wan, saya bagi contoh dah, banyak saya kaji, saya punya data-data tu, dia punya limpahan data dalam Minda ni banyak. Tapi saya bagi contoh Cik Wan yang paling mudah, kan. Yang paling mudah Cik Wan. Contoh ini terbaru, kan. Contoh yang terbaru, kajian sama ada pelajar sedar ataupun tidak bahawa AUKU sudah dipinda untuk membolehkan mahasiswa berpolitik sama ada di luar atau di dalam kampus. Untuk makluman Cik Wan, 50% pelajar IPT kita tidak tahu pun bahawa AUKU sudah dipinda. Apatah lagi kalau nak sebut Seksyen 15 2C apa-apa tu, tapi tak tahu pun, maksudnya tak tahu. Itu yang pertama. Itu contohlah saya nak gambarkan. Yang kedua, adakah pelajar boleh berpolitik sama ada di luar atau di dalam kampus? Pelajar jawab, 55% pelajar jawab mereka tidak dibenarkan politik kerana larangan Akhta Universiti dan Kolej Universiti AUKU. Ini jawapan pada tahun 2020 kan 55% kata mereka tidak boleh kerana AUKU. Bukan AUKU ni universiti tertentu, tapi setengah-setengah universiti dia akan terlibat dengan akhta institusi pelajaran, benda yang sama. Kemudian ada akhta institusi pengajian swasta, dia 3 akhta bersama. Tapi maksudnya selepas kata kita pindaan, tidak sampai mesej itu kepada kumpulan sasa yang paling penting ialah mahasiswa, tak sampai. Itu satu lagi contohan saya nak tunjuk bahawa ini sebelum PRU, kajian PRU. Seandainya ayat saya macam ni tahu, seandainya PRU diadakan pada tahun masa terdekat, kan, adakah anda akan keluar mengundi?
daripada pelajar APT, contoh pelajar ini dapatkan betul, saya tak perlu sebut kajian di mana dan sebagainya, 30% pelajar masih belum membuat keputusan sama ada nak keluar atau tak nak keluar. Maksudnya sebahagian kata tak keluar, sebahagian lagi kata belum pasti nak keluar. 30%. Just imagine 30% daripada 600,000 pelajar populasi. Ini satu benda yang agak itulah kan. So ini contoh-contoh kajian yang saya buat di pelbagai, sama ada di peringkat UMT pun saya buat kajian, di pelbagai kita buat kajian. So saya harap kajian ini begitulah, ini satu gambaran umum. Ini ada satu gambar umum bahawa kita tidak kisah sangat kalau kumpulan sosial lain yang kata macam tu. Tetapi apabila pelajar yang kita letakkan seluruh pengharapan kepada mereka untuk memikul perkara yang sangat penting kepada pembinaan negara bangsa kita Malaysia tercinta ini, tak mahu keluar mengundi. Sedangkan mengundi adalah elemen penting dalam sistem pentadbiran pemerintah Malaysia. Kan? Sekali lagi Cik Wan, kita pun tidak boleh nak tunding jari kepada kumpulan pelajar. Kerana apa yang kita semai itulah yang tumbuh, apa yang kita tanam itulah yang berkembang. Kan, kalau kita orang kata panggil buat jepuk kan, buat jepuk gaul jepuk uli jepuk gaul, dia akan hadir jepuk. Kalau kita buat nasi biryani macam Cik Pa sebut tadi, dia akan keluar nasi biryani, dia akan hasil nasi biryani. Bagaimana acuannya, begitulah kuih. So waktu sekarang waktu untuk kita berkolaborasi sepenuhnya untuk meningkatkan literasi pelajar kita dalam konteks politik, demokrasi, pilihan raya dan sebagainya. Waktu untuk kita bekerjasama semua orang, pengurusan dengan ruangnya, pensyarah juga perlu berperanan, dan pensyarah juga perlu diberi ruang kan. Pensyarah kita ramai, pensyarah kenegaraan, pensyarah bidang politik, bidang pentadbiran dan sebagainya, beri ruang sepenuhnya sebagaimana diberi ruang kepada pensyarah sains kan. So pensyarah sains boleh bercakap tentang penyu, boleh bercakap tentang laut, boleh bercakap tentang batu karang, boleh bercakap tentang banjir, boleh bercakap tentang jelebu. Ruang yang sama perlu diberi kepada pensyarah bidang-bidang kenegaraan, politik, polisi dan sebagainya, bercakap tentang politik. Itu bidang kepakaran mereka kan. Ini ruang kepada pensyarah dan sebagainya perlu. Okey, so kita sebenarnya Cik Wan, kita bukannya nak semua pelajar kita 12,000 orang, 10,000, 12,000 orang jadi calon pilihan raya. Betul. Bukan, nanti tak ada orang nak jadi benda lain. betul. Bukan semua kita nak jadi calon pilihan raya. Yang kita nak ialah mereka mempunyai literasi politik yang betul, yang matang dan sebagainya. Paling asas untuk membuat keputusan dalam pilihan raya, memilih pemimpin yang bagaimana dengan matang, dengan bermaklumat, bukan sekadar ikut kawan, bukan sekadar apa kan. Kajian saya tentang isu pelajar-pelajar kita, apa isu utama yang mereka ikuti. Agak-agak isu apa yang utama di media masa yang mereka ikuti? Ada pilihan isu pendidikan, ada pilihan isu ekonomi, ada pilihan isu sukan, ada isu tentang politik, ada pilihan tentang hiburan dan sebagainya. Cik Wan, agak-agak pelajar kita yang paling utama dia tengok apa dia yang paling besar? Hiburan mungkin? Hiburan, itu jawapan yang tepat. Kalau Cik Wan jadi responden pun bukan Cik Wan jawab yang bukan isu politik, bukan isu ekonomi, bukan isu pentadbiran. That's why saya sangat mengharap dengan ketua pengarah kita, ketua pusat kita ada, mungkin income dia kita bergerak. Kita bukan nak suruh mereka mahir literasi ni sampai satu peringkat jadi calon, bukan. Ya, kita nak ada yang jadi calon 10%, 50%. Tetapi paling asal mereka tahu, yang pertama, sistem pemerintahan Malaysia, sistem demokrasi dan raja berparlimen, bagaimana sistem mereka faham. Yang kedua, mereka faham sistem tentang sistem pentadbiran negara, pemisahan kuasa antara badan legislatif, badan eksekutif, badan judisiari. Mereka tahu tentang fungsi-fungsi badan legislatif, Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Undangan Negeri. Mereka tahu tentang fungsi ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka tahu tentang fungsi ahli parlimen. Mereka tahu tentang peranan apa-apa wakil rakyat dan sebagainya. Itu sudah cukup
untuk mereka paling kurang jadi pemilih yang baik, dan jika mereka bekerja dalam badan eksekutif mereka jadi pelaksana yang baik. So ini yang kita nak pada mahasiswa. Bila keluar nanti satu mahasiswa yang kita idam-idamkan, sebagai sanad saya mana saya sebut, kalau dia masuk ke kampung, semua kampung nak dia jadi pemimpin kampung, kan? Semua majikan tengok dia nak, ini kita nak jadikan pekerja. Orang tua tengok, ini yang dia nak buat menantu. Kalau yang lelaki mahasiswi tengok, mahu dibuatkan suami. Dan kalau mahasiswa tengok, ingin dibuat isteri. Maksudnya satu model yang begitu menyenangkan, begitu berketerampilan dalam semua perkara. Inilah aspek pemerkasaan yang saya rasa kita kena bergerak ke arah itu. Kita tak boleh tunggu-tunggu lagi dah. Kita mesti kena bergerak. Ruang kita rancang dan sistem galakkan yang terbaik. Untuk hasilnya, mahasiswa yang kita lahir adalah mahasiswa yang betul-betul holistik, karakter unggul. Salah satu departmen saya yang saya nak pastikan ialah literasi, politik, demokrasi dan pilihan raya. Terima kasih, Cik Wan. Okey, sama. Semakin hangat tuan-tuan atas meja perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya melihat kepada konteks pendidikan politik ini betul menyediakan pengundi yang berilmu dan berpengetahuan, matang dan matang. Maksudnya mereka faham sebelum memangkah saja kertas undi, memberi IC celup jari tersebut, maka perlu untuk mereka faham terlebih dahulu tentang siapa sebenarnya yang dia nak pilih dan kenapa dan sebab apa dia perlu memilih. Betul-betul kan? Okey, saya juga tertarik minat Dr. Yusri bagi tahu kepada kita bagaimana acuan itulah hasilnya, kan? Betul kan? Ya, begitulah kuihnya. Bagaimana acuan, bagaimana Dr. Yusri mengumpamakan analogi kepada saya adalah tentang jepu. Betul kan? Jepu. Gitulah diuli, gitulah hasilnya. Gitulah rasa dia. Okey. Saya suka. Terima kasih doktor. Semestinya tidak cukup bila mana kita bercakap tentang elemen literasi kepada pelajar ni bukan makan masa selama 1 jam saja, tuan-tuan. Dia perlu adakan program yang begitu baik untuk beri pendedahan lebih baik. InsyaAllah saya percaya di bawah Cik Fadli akan mungkin perkara tersebut akan terus dan terus diperkasakan. Okey, kita terus berakhir dengan pusingan kita yang kedua, itu kepada Saudara Hisham selaku MPP yang kita bawakan pada hari ini. Penerima manfaat kepada semua benda yang universiti buat, HEPA laksanakan itu, apakah sebagai YDP kan, ketua di dalam mewakili kuasa eksekutif pelajar tertinggi lah, apakah respon MPP berkaitan agenda pemerkasaan mahasiswa, sejauh manakah hasilnya dan adakah akan disambut baik oleh mahasiswa secara keseluruhannya. Sila. Baik, terima kasih Cik Wan. Di peringkat MPP berkaitan dengan agenda pemerkasaan mahasiswa, sudah tentu kita sambut baik kerana itu memberikan ruang dan peluang kepada mahasiswa untuk berautonomi ataupun menguruskan sendiri. Dan untuk pengetahuan semua juga berkaitan dengan agenda pemerkasaan mahasiswa, dalam fasa 1 kita ada 4 perkara. Iaitu yang pertama, pengendalian sepenuhnya pilihan raya kampus oleh mahasiswa. Yang kedua, autonomi pengurusan aktiviti. Yang ketiga, autonomi pengurusan kewangan. Dan yang keempat, mahasiswa bebas berpolitik. Izinkan saya cerakingkan satu persatu. Yang mana kalau kita lihat bagi yang pertama, pilihan raya kampus PRK yang bakal diuruskan sepenuhnya oleh mahasiswa. Dan dalam kita nak melakukan PRK, sudah tentu kita perlu wujudkan jawatan kuasa pilihan raya kampus ataupun siapa mahasiswa yang bakal menguruskan, mengendalikan dan bakal menentukan macam mana PRK di UMT ini. Maka untuk kita memilih mahasiswa itu, kita ada 2 cara. Yang pertama melalui libat urus, ataupun yang kedua melalui parlimen mahasiswa. Dan kita lihat parlimen mahasiswa adalah the best practice untuk kita jalankan dengan penuh demokrasi, dengan penuh perbahasan dan juga penuh matang, yang mana boleh ditunjukkan oleh rakan-rakan mahasiswa kita ataupun hidden gem, mutiara yang tersorok dalam timbunan rumput-rumput yang ada. Maka jika kita lihat untuk kita buat parlimen mahasiswa ini, selepas amanat YBM, kita terus gerakkan untuk kita tubuhkan parlimen mahasiswa dengan kalau boleh saya rekodkan di sini, pada April
yang lepas ada 6 orang MPP kita yang telah pergi kepada USM untuk menghadiri sidang Dewan Perundingan Pelajar DPP di sana, dan kita dapat ilmu-ilmu dan juga manfaat bagaimana kita nak tubuhkan Parlimen Mahasiswa sebelum diikuti dengan bengkel pembentukan ataupun penubuhan Dewan Perundingan Pelajar di UMT sendiri yang dikelola oleh sahabat kita dari USM. Dan Parlimen Mahasiswa ini juga manifesto saya sebenarnya sewaktu bertanding MPP. Maka kita teruskan untuk komit untuk kita tubuhkan Parlimen Mahasiswa sebelum kita memilih siapa jawatankuasa pilihan raya kampus ini. Maka kita teruskan penubuhannya, maka tubuhlah Kongres Perundingan Mahasiswa ataupun Quorum ikut jenama UMT ini sendiri. Dan untuk pengetahuan semua, Quorum ini telah pun melakukan persidangan yang pertama ataupun sidang khas Quorum pada 17 Jun yang lalu, melibatkan 77 orang ahli Quorum. Ramai 77. Kalau di USM 69 tak silap saya, dan saya kira di universiti lain pun kurang daripada kita 77. Kerana kita mahu libatkan, kalau boleh libatkan semaksimal dan optimal mungkin mahasiswa dalam pentas demokrasi di peringkat UMT dalam kalangan mahasiswa. Dengan pada sidang khas itu kita hanya membincangkan, membahaskan satu usul, iaitu untuk membentuk Majlis Induk Jawatankuasa Pilihan Raya Kampus ataupun JPRK, Majlis Induk JPRK ataupun CEC lah, Election Committee. Yang mana dengan perbahasan penamaan dan juga pengundian daripada setiap ahli kongres, kita ada 31 nama yang dengan konsennya daripada Tuan Badan sendiri, 31 nama telah dicadang untuk membarisi Majlis Induk JPRK ini. Dan daripada 31 orang ini, pihak ataupun ahli kongres bersetuju untuk melantik hanya 15 orang bagi membarisi Majlis Induk JPRK ini. Sebelum Majlis Induk JPRK ini akan pula teruskan dengan Majlis Pelaksana lah di peringkat JPRK. Dan 15 orang daripada mahasiswa kita telah dipilih bagi menganggotai Majlis Induk JPRK. Dan selepas ini Majlis Induk ini akan berbengkel bersama dengan pihak HEPA dalam kita nak persiapkan dan sediakan kepada mereka apa yang perlu dilakukan bagi pengendalian pilihan raya kampus kita pada sesi akan datang. Kerana kita mahukan sentimen bahawa pilihan raya kampus ini tak ada bias, tak ada berbelah bahagi. Hanya katanya mahasiswa yang uruskan, mahasiswa bertanding, mahasiswa yang tentukan siapa pemilih dan juga siapa wakil mereka di peringkat MPP. Itu yang sepatutnya kita lakukan, dan diharapkan dengan pengendalian sepenuhnya PRK ataupun pilihan raya kampus ini, kita dapat mencapai target daripada Prof TNC sendiri untuk mencapai 70% mahasiswa kita yang keluar mengundi pada sesi akan datang, insya-Allah. Dan kalau boleh saya juga nak ceritakan berkaitan dengan perkara yang kedua, iaitu autonomi pengurusan aktiviti. Yang sekarang ini kita bersama dengan HEPA bekerjasama erat dan rapat dalam kita untuk menguruskan aktiviti di peringkat mahasiswa itu. Kalau sebelum ini ada 4 tier, yang mana peringkat kelab submit kepada sistem, seterusnya disemak oleh penasihat kelab, disokong oleh MPP dan diluluskan dengan bajet oleh pihak PPHKP. Tapi selepas ini ataupun sekarang ini, kita dah ada 3 tier sahaja, iaitu kelab yang memuat naik paperwork, disemak oleh penasihat kelab dan MPP sokong dan juga meluluskan aktiviti tersebut. Dengan seterusnya, jika garis panduan ataupun punca kuasa aktiviti ini, kita akan berbengkel bersama ataupun meja bulat bersama dengan pihak kepentingan stakeholders untuk kita ada kawalan daripada segi pengajuan aktiviti, pengurusan aktiviti daripada segi pre, semasa dan juga post selepas daripada aktiviti tersebut. Dan untuk perkara yang ketiga, iaitu autonomi pengurusan kewangan, yang mana sekarang MPP tidak pegang duit, kita tidak ada akaun. Kerana AUKU belum lagi dipindah, kerana ikut AUKU, kesatuan ataupun MPP tidak boleh menyenggara apa-apa kumpulan wang sendiri kecuali dengan kelulusan Naib Chancellor lah. Jadi buat masa sekarang, kita MPP telah wujudkan Eksekutif Program Organisasi ataupun EPRO supaya wujudkan sesi Viva ataupun pitching session bersama dengan rakan-rakan mahasiswa yang ingin membuat program
Mereka bawa program mereka, kita pitching bersama mereka, dan IPRO akan tentukan berapa yang kita sokong untuk diluluskan, dan kita berikan itu kepada HEPA. Ikut HEPA, kalau HEPA akan sokong apa yang kita peruntukkan, HEPA sokong, dan mungkin terbukalah kepada adjustment. Cuma setakat ini apa peruntukan yang kita sokong, HEPA terus luluskan lah di peringkat HEPA sendiri. Dan yang keempat, mahasiswa bebas berpolitik. Seperti yang Dr. Yusri cakapkan, saya setuju, sebab itu dah hasil kajian yang mana memang mahasiswa kita ini, kalau kita lihat di kampus UMT, kita bukan universiti yang berpolitik. Maka untuk kita jayakan agenda pemangkasaan mahasiswa, it takes time, ambil masa untuk kita sama-sama realisasikan. Kita tak boleh nak tanam benih hari ini, esok kita nak buah terus. Belum tumbuh lagi pokok, kita nak buah terus. Maka kita akan bekerjasama rapat dengan HEPA dalam kita memastikan bahawa kesedaran berkaitan dengan mahasiswa ini bebas berpolitik itu ada dalam kalangan mahasiswa. Supaya mereka tahu bahawa mereka dibenarkan untuk berpolitik di dalam dan juga di luar kampus, setara dengan Akta 30 yang dipinda beberapa kali ataupun sebelum ini. Dan mungkin jika ditanya sambutan mahasiswa, mungkin mahasiswa di UMT, saya kira mungkin tak nampak lagi apa impaknya, apa hasilnya, apa consequence-nya, apa yang lepas ni, what's next. Cuma kerana kita masih lagi dalam tempoh adaptasi dan juga berasimilasi dengan zaman pemangkasaan mahasiswa ini, mereka belum lagi faham dan cakna. Maka saya percaya ini bakal disambut baik oleh rakan-rakan mahasiswa lepas kita dah nampak progres setiap langkah-langkah itu. Dan saya percaya bahawa mereka akan menyambut baik kerana kita berikan autonomi kepada mahasiswa untuk beraktiviti. Kita berikan autonomi kepada mahasiswa untuk menguruskan kewangan sendiri. Dan sekarang ini hanya mahasiswa menjaga hak ehwal mahasiswa, dan tidak lagi ataupun tidak boleh lagi isu katanya pihak staf ada menghalang ataupun blok, pihak pengurusan ada lakukan sesuatu berkaitan dengan kelab. Kita tak boleh dah, kerana mahasiswa sekarang yang menguruskan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti mahasiswa, dan mahasiswa juga yang menguruskan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kewangan sendiri. Jadi saya kira itu saja untuk soalan yang kedua. Terima kasih YDP Syam. Satu sudut pandang yang baik betul, mahasiswa menguruskan mahasiswa, satu benda yang perlu dan mesti untuk hari ini bila mana kita bercakap tentang mendukung pembangunan dan pemberkasaan mahasiswa. Sebagai akhir mungkin masa sangat mencemburui kita pada pagi hari ini, saya ingin untuk menutupnya dengan mengajukan satu soalan lah, ataupun sebagai ruang untuk kita merumuskan segala perbincangan kita. Saya mulakan dengan Cik Fadilah dan terus kepada panel kita yang kedua dan ketiga itu. Apakah kata-kata nasihat atau pesanan dan saranan Cik Fadil sendiri memastikan Prakasa HEPA mendukung pembangunan dan pemberkasaan mahasiswa dapat dilaksanakan dengan lancar dan sebaik. Terima kasih. Sekarang peluang telah terhidang kepada mahasiswa. Betul. Untuk berkarya, menyuarakan, dan kita di peringkat HEPA kita akan santuni sebaik mungkin suara-suara dan juga idea daripada mahasiswa kita untuk kita jadikan satu kampus yang lestari secara keseluruhannya. Jadi mainlah peranan mahasiswa, kepada semua mahasiswa, mainlah peranan, gunalah peluang dan ruang. Sebab kalau saya ingat kita di universiti ni, kalau dulu masa saya belajar, inilah masanya. Kalau di sekolah kita tak dapat, tapi di universiti kita akan dapat segala-galanya, masa, ruang dan sebagainya. Sebab kita dah jauh. Kalau di sekolah dulu kita ada mak, balik mak marah, tak boleh keluar dah dan sebagainya. Tapi di universiti ni mak jauh, kan? Kita boleh buat, dan kita yang bentuk diri kita nak jadi macam mana. Jadi ruang dan peluang yang HEPA bagi kepada mahasiswa, gunalah sebaik mungkin. Kalau tak faham, datang kepada HEPA. Sebab kita di HEPA ni, di bawah TNC yang ada, saya rasa sentiasa terbuka. Kalau saya nampak dia sampai malam pun buka apa tu, nak book lagi, bermeeting, bermusyawarah dengan pelajar tentang isu dan sebagainya. Jadi gunalah peluang ini yang ada supaya dapat manfaat kepada keseluruhan mahasiswa. Dan yang kedua, saya nampak kerjasama daripada semua. Kita kena buka ruang seluas-luasnya di HEPA ni. Kerjasama daripada semua. Kita tak boleh bergerak sendirian. Malah kita kena buka ruang kita kepada fakulti,
kepada PTJ-PTJ lain untuk sama-sama membangunkan mahasiswa kita, buka ruang supaya mahasiswa kita boleh berkarya. Tak kira dia daripada fakulti mana, daripada PTJ mana dan sebagainya, kita kena buka ruang supaya idea mereka dapat kita realisasikan, dan akhirnya yang kita nak adalah melahirkan mahasiswa yang betul-betul holistik. Macam yang Dr. Yu cakap tadi lah, kalau orang tengok tu orang nak. Sebab apa? Tahu semua sekali, bukan dalam bidang dia saja, tapi dalam semua perkara. Itu saja saya rasa akhiri. Pesanan saya sekali lagi, gunalah ruang dan peluang yang diberi sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih Encik Fadli. Ruang dan peluang. Sila Dr. Yusri. Terima kasih Encik Wan. Sebagai terakhir ni, mudah saja saya nak pesan kepada anak-anak mahasiswa khususnya yang menonton. Saya bagi contoh lah, kalau orang yang minat kereta, Cik Wan, minat kereta, apa kereta yang dia kata kereta yang anggung, yang unggul. Bila kita tengok tu, dia punya kriteria, dia mesti bumper macam ni, mesti bonnet macam ni, mesti shape body macam ni, aerodinamik, ada aerofit terbalik, dia punya lampu macam ni. Maksudnya satu kereta pun kita kata dia unggul, jadi pujaan ramah because of sempurna semua kriteria. Itu kereta. Begitu juga Cik Wan kan, Cik Wan, kita lelaki ni perkasa, hebat, tapi kita akan menyintai wanita. Siapa wanita, bagaimanakah yang kita katakan cantik? Macam mana Cik Wan wanita yang cantik? Cantik lah. Kalau kita buka naratif Melayu tentang wanita pipinya bagai pauh di layang, hidungnya bak seludang, rambutnya bak mayang mengurai, pinggangnya ramping bak kerengga, betisnya buting padi. Sempurna kriteria cantik seorang wanita, anugerah Tuhan. Maksudnya holistik. Bila kita bercakap tentang the best graduan yang kita mahu lahirkan daripada Menara Gading ini, kita nak mahasiswa yang holistik, mahasiswa yang syumul, lengkap semua perkara dari segi akademiknya, ia terkait dengan konten matter, dia punya bidang kepakarannya, dengan kepimpinannya, dengan gaya komunikasinya, yang boleh bekerja dalam kumpulannya, yang boleh menyelesaikan masalahnya, yang memiliki daya perundingan yang tinggi, negotiation yang tinggi, memiliki literasi ICT yang terbaik, memiliki literasi politik, demokrasi dan pilihan raya. So lengkap. So anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa berada di kampus, peluang terbaik untuk you all dapat semua kriteria ini untuk melangkah keluar daripada gedung ini sebagai manusia yang syumul, yang lengkap. So inilah yang kita namakan pemerkasaan mahasiswa yang kita discuss pada hari ini. Terima kasih kepada Cik Wan jemput saya ke konti UMT.FM ni kali pertama. Saya dah masuk banyak konti-konti lain, bahkan saya sudah beberapa kali masuk konti-konti radio di luar negara. Ini UMT kali pertama. Terima kasih, jangan serik untuk jemput lagi. Terima kasih Dr. Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik, terima kasih Dr. Sri. Itu holistik. Tuan-tuan bercakap tentang pemerkasaan pelajar ni adalah keseluruhannya adalah holistik kan. Last but not least, sila. Terima kasih Cik Wan. Mungkin setiap daripada kita lepas daripada keputusan khas TNC HEPA sepanjang 100 hari pentadbiran, kita tahu setiap daripada kita ada polisi, ada dasar dan juga perancangan. Cuma kami di peringkat MPP tak akan mampu untuk sokong dan juga jayakan agenda pemerkasaan mahasiswa ini tanpa di peringkat HEPA, peringkat pengurusan universiti dan juga rakan-rakan mahasiswa. Kerana kita bertindak sebagai mediator, bertindak sebagai orang di tengah, ataupun dilengit seperti burger lah kita bilang. Jadi untuk itu kami di peringkat MPP amatlah mengharapkan kerjasama daripada pihak yang berada di atas dan juga pihak yang sentiasa bersama dengan kami, iaitu mahasiswa-mahasiswa sendiri, dalam kita untuk sama-sama menjayakan agenda pemerkasaan mahasiswa. Dan mungkin daripada rakan-rakan mahasiswa janganlah kita terlampau mencakar langit hingga terlupa untuk menjejak bumi. Kerana kita terlampau untuk mengejar daripada sudut akademik, tapi kita lupa untuk mengasah bakat, untuk mengasah kemahiran supaya kita dapat sama-sama realisasikan penguasaan smart skills dan juga sharp skill seperti yang pernah diucap oleh
Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi suatu keputusan awal tahun ini. Dan mungkin kepada pengurusan HEPA, saya minta jika selepas ini, saya percaya dalam konteks kita nak memberikan pemekasaan mahasiswa ini, ada kalanya mahasiswa ini akan tersilap langkah, ada kalanya mahasiswa ini akan tersungkur, jatuh ke bawah begitu. Jadi janganlah terlampau menghukum rakan-rakan mahasiswa, tolaklah mereka balik naik ke atas, sambutlah tangan untuk mereka dapat bangun kembali dan dapat perbetulkan supaya mereka dapat perbaiki dan tingkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Dan juga mungkin kepada rakan-rakan mahasiswa, autonomi yang kita perkatakan, bincangkan sekarang itu mungkin dianggap sebagai satu kebebasan. Benar, itu satu kebebasan, tapi ruang kebebasan ini bukan percuma. Ini bukan benda yang percuma, senang-senang kita nak dapat. Kebebasan ini hadir juga dengan tanggungjawab yang sangat-sangat tinggi, kerana mahasiswa sekarang akan menanggung tanggungjawab yang cukup berat andai kata wujud permasalahan, wujud sebarang rintangan pada masa akan datang. Dan saya berharap agenda pemekasaan mahasiswa di peringkat KPT dan juga peringkat UMT ini dapat untuk kita jayakan dengan sebaik mungkin dan sehebat. Dan insya-Allah kita harapkan agenda pemekasaan mahasiswa di UMT ini lebih terkehadapan berbanding dengan universiti-universiti lain di luar sana. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel di atas satu kupasan pandangan, sudut pandang yang begitu baik merangkumi keseluruhan konteks pembincangan kita, tuan-tuan yang menonton pada kita pada hari ini. Rumusan hasil daripada perbincangan kita awal hingga akhir sudah berada di ketiga-tiga panel. Sebagai tambahan, moderator anda pada pagi hari ini adalah ingat, mahasiswa adalah orang yang akan menerima segala manfaat. Terima kasih sekali lagi kepada tiga panel. Terima kasih dan kita jumpa lagi lain masa, lain waktu. Siri kedua, Prakasa HEPA mendukung pembangunan dan pemerkasaan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.